Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam informasi kepada teman-teman yang sempat bersama dengan saya pada uh, channel YouTube saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda semua. Rata-rata masih lagi orang bercakap tentang kos kenaikan harga barang. Dalam masa yang sama, kita juga diviralkan dengan bencana, ya, banjir kilat yang melanda di Kedah, di Baling, dan kita boleh melihat bagaimana reaksi pimpinan-pimpinan kerajaan, ya, dan rata-ratanya seperti tidak mengisafi akan kelemahan dan juga kebobrokan, ya, pemerintahan sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Kalau di peringkat pusat, kegagalan mengatasi harga barang itu jelas, ya, apabila apabila dasarnya sentiasa berubah. Ya, contohnya seperti ayam, minyak, ya, ada harga siling, kemudian subsidi ditarik balik, kemudian dikembalikan balik, yang dasar yang bagi tidak menentu. Dan akhirnya bila mereka dah tidak ada idea, seperti mana kata Anwar Musa, dia minta pimpinan pembangkang, ya, pembangkang untuk bersama dengan kerajaan bagi mengatasi masalah ini. Jadi jelas, bila dia mempower kita, membawa pembangkang untuk bersama dengan mereka, jelas menunjukkan bahawa kegagalan mereka. Ya, walaupun mereka mempunyai puluhan menteri yang mencipta sejarah, ya, dunia, kabinet yang paling ramai, tapi mereka akhirnya minta juga bantuan daripada pembangkang untuk bersama-sama. Yang sebenarnya yang apa mereka minta itu sebenarnya bukanlah mereka serius untuk mengatasi masalah ini. Kerana apa yang kita syorkan, apa yang kita cadangkan telah pun kita nyatakan awal lagi. Ya, daripada mula awal pandemik COVID lagi kita telah mencadangkan bagaimana kita nak uruskan negara ini. Ya, bagaimana kita nak uruskan ekonomi ini. Bagaimana, apakah yang perlu kerajaan lakukan, ya, untuk menguruskan negara. Ini semua telah pun diperkatakan dalam parlimen dan diperkatakan juga oleh dalam kenyataan dikeluarkan oleh Majlis Presiden Perkhidmatan Harapan. Ya, kita memberikan cadangan kepada mereka, tapi mereka tidak mengindahkan, ya, dan tidak mempedulikan. Bahkan mereka cuba, permulaannya mereka cuba untuk bertindak sendiri. Ya, mereka dah ada Majlis Pemulihan Negara, ya, kemudian mereka tubuhkan kumpulan jihad untuk mengatasi masalah kos sara hidup, ya, tapi masih lagi tidak nampak jalan bagaimana mereka nak mengatasi masalah ini. Dan akhirnya mereka nak melindungi kelemahan mereka, mereka cuba nak mengheret kita supaya kita bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya rakyat akan marah kepada kita, ya, kerana kita bersama dengan mereka. Dan rakyat akan kata, oh, pembangkang pun sama dengan kerajaan dan tak mampu mengatasi masalah ini. Jadi itu yang mereka cuba lakukan, nak mengheret kita untuk bersama-sama dengan mereka menanggung, ya, kelemahan yang telah pun mereka lakukan. Begitu juga dengan banjir di Baling, ya. Menteri besarnya seperti biasa yang kita kenali daripada PAS, dan PAS dengan UMNO ini memanglah seteru sekarang ini, ya. Tidak ada lagi mufakat nasional. Kalau kita ingat dulu, suatu mufakat nasional diwujudkan ketika itu PH menjadi kerajaan. Apa yang mereka sebut? Apa pimpinan PAS sebut? Ya, suatu mereka menubuhkan mufakat nasional di dalam PWTC, ya, bersama dengan UMNO. Ketika itu maka menangis-nangislah pimpinan PAS, ya, mengalirlah air mata pimpinan-pimpinan UMNO, perwakilan-perwakilan, penyokong-penyokong PAS, ya, dan ada pimpinan PAS menyatakan bahawa bila termenterainya, ya, mufakat nasional ini antara UMNO dengan PAS untuk menyatukan umat Islam di negara kita ini, maka malaikat pun bertakbir. Mereka nak kaitkan juga dengan malaikat dalam isu mufakat nasional ini, seolah-olah nak menggambarkan kepada kita bahawa mufakat nasional itu adalah satu perjuangan yang maha suci, sehingga malaikat bertakbir bila UMNO dan PAS itu bersatu di dalam mufakat nasional untuk sama-sama menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Dan ramai yang terpedaya, ramai yang terpengaruh, terutamanya walaan-walaan PAS, ya. Apabila dah malaikat bertakbir, wah, hebat, ya, UMNO dengan PAS ini
berganding bahu, berpakat untuk menjatuhkan kerajaan PH yang dikawal oleh kafir DAP. Ya, sampai ada kata kafir harbi, ya, Mufti Pahang kata DAP ni kafir harbi. Jadi mereka seolah menjadikan satu kewajipan mereka untuk menurunkan kerajaan PH dan menubuhkan kerajaan terbuk atap, ya, kerajaan Melayu Islam. Maka muafakat nasional ini itu disahut oleh para malaikat di langit dengan takbir. Sekarang kita nak tanya, UMNO dengan PAS, mana muafakat nasional? Sebagaimana pimpinan UMNO sebut, tidak ada lagi muafakat nasional. Pimpinan PAS pun duk serang pimpinan UMNO dengan tuduhan kluster mahkamah dan sebagainya. Sedangkan kluster mahkamah itulah yang mereka peluk di dalam bangunan PDRTC. Ya, orang yang disebut kluster mahkamah, orang yang rasuah sebagainya, mereka dakwa sekarang ini, itulah manusianya, itulah jasadnya, yang mereka peluk suatu menubuhkan muafakat nasional. Ya, yang mereka ketika itu dakwa malaikat bertakbir. Sekarang kita nak tanyalah pimpinan UMNO dan PAS, apabila muafakat nasional ini terpisah, terputus dan menjadi musuh politik seperti dahulu, apakah malaikat masih lagi bertakbir ataupun malaikat menangis waktu ini? Ya, bila terputusnya muafakat nasional, maka malaikat pun menangis kerana terpisahnya UMNO dengan PAS ini. Ya, itu dari segi hubungan dua parti politik. Tapi dari segi kerajaan, mereka masih kerajaan, saudara. Kita jangan lupa. Sebab itu lakonan UMNO dengan PAS sekarang ini hanya untuk mengelirukan rakyat Malaysia, seolah mereka masih lagi, ya, penyatuan Melayu. Sedangkan hakikatnya masing-masing serang menyerang. UMNO mengatakan PAS, PAS mengatakan UMNO. Dalam UMNO pun, ya, berlakunya serang menyerang. Kumpulan Zahid menyerang kumpulan Ismail Sabri, begitulah sebaliknya. Ini drama politik yang dipertontonkan kepada rakyat Malaysia, di mana mereka bersaing untuk merebut jawatan dan kedudukan. Mereka tidak lagi menghiraukan apa yang dihadapi oleh rakyat pada waktu ini. Kalau dulu alasannya COVID, sekarang COVID sudah dikatakan sekarang sudah jadi endemik, sudah tak ada dah, ya, dah tak ada dah alasan itu. Tapi masih lagi mereka bergaduh sesama mereka untuk jawatan dan kedudukan. Seperti mana yang kita tahu, Presiden Bersatu, ya, Muhyiddin Yassin bertemu dengan Ismail Sabri dan dia mengaku membincangkan tentang kedudukan jawatan dalam kabinet. Termasuk juga jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jumpa Perdana Menteri, cerita pasal kuasa dan jawatan. Kuasa dan kedudukan. Bukan nak cerita tentang masalah rakyat sekarang ini. Masalah rakyat yang kenakan kos sara hidup. Sampai ada yang berlakunya krisis rumah tangga, sampai si suami bunuh anak, bunuh isteri kerana tekanan hidup, ya. Ramai yang masih lagi menganggur, ya. Kenaikan harga barang yang meningkat-ningkat, harga barang keperluan asas, telur, minyak masak, ayam dan sebagainya. Sayur-sayur pun naik, ya. Kita suruh semak harga ayam, ada menteri pergi pasar, pergi semak harga bayam. Ini yang berlaku dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan yang diagung-agungkan sebagai kerajaan Melayu Islam, yang pada mereka telah bertakbir. Jadi inilah, saudara, apabila agama itu dijadikan modal, ya, untuk memperdaya kita, terutamanya orang Melayu, orang Islam, ya, yang mudah terpedaya apabila unsur-unsur keagamaan ini diselitkan, ya, sebagai untuk meraih sokongan. Dan hari ini kita tak tahu sama ada mereka menangis hiba, ya, kerana muafakat nasional sudah tidak wujud lagi. Seperti kata Mak Hassan, buku telah pun ditutup, ya, telah pun ditutup. Surah muafakat nasional telah pun tamat, ya, tidak perlu dilaung-laungkan lagi. Ini yang berlaku, ya. Itu menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada keberkatan kerjasama mereka, ya, walaupun pada zahirnya kita lihat seperti seolah-olah satu perkara yang baik apabila bangsa Melayu dan agama Islam itu disatukan, tetapi sebenarnya apapun penyatuan, apapun kerjasama, seharusnya berprinsip, ya, kita bersatu untuk apa sebenarnya? Bersatu untuk agama atau bersatu untuk jawatan dan kedudukan? Kalau kita bersatu untuk agama, percayalah ianya akan berkekalan, ya, dia akan kekal. Tetapi kalau bersatu itu, ya, penyatuan itu
bertaksikan kepada untuk nak mengagih-agihkan kuasa dan kedudukan, maka ianya tidak akan kekal lama. Tidak ada keberkatannya, kerana nawaitu kita itu telah pun salah. Ya, Muafakat Nasional, UMNO dan PAS bersatu bukan kerana ajaran Islam untuk penyatuan, tetapi bersatunya kerana mereka nak menjatuhkan kerajaan yang mendapat mandat rakyat, iaitu kerajaan Pertahanan Harapan. Sebab itu akhirnya penyatuan mereka tidak ada keberkatan dan akhirnya mereka kembali kepada asal. Ya, tidak lagi penyatuan dan tidak lagi disebut apakah apakah hukumnya, ya, berlakunya perpisahan itu. Kalau penyatuan tu mereka dulu sebut sebagai penyatuan yang jatuh wajib hukumnya, ya, hari ini mereka telah berpisah, apakah mereka telah melakukan satu perkara yang mungkar, ya, satu perkara yang haram apabila memisahkan perkara yang wajib itu, ya. Tapi ini tidak lagi diperkatakan, terutamanya oleh pimpinan-pimpinan PAS. Masing-masing mempertahankan parti masing-masing sekarang ini. Kalau di Kedah, Menteri Besar Kedah yang mentadbir Kedah sekarang ini, dia cuba mempertahankan apa yang berlaku di baling banjir kilat baru-baru ini, yang dikatakan akibat daripada penanaman projek Musang King, ya, yang tidak diawasi dengan baik. Ya. Dia cuba untuk mempertahankan dan tidak mahu menunjukkan kepada rakyat, ya, kelemahan dia mentadbir negeri Kedah. Tapi dalam masa yang sama, ya, ahli Parlimen Baling menggesa supaya projek ini dihentikan. Menteri Besar Kedah mengatakan tidak ada kena-mengena dengan projek penanaman Musang King, tapi ahli Parlimen Baling daripada UMNO, ya, mengatakan projek ini harus dihentikan. Maksudnya bahawa benarlah, ya, apa yang berlaku di Baling itu sehingga mengorbankan beberapa keluarga, ya, ini adalah akibat kecuaian pemerintah, dan ianya terbongkar dengan sendirinya apabila UMNO, ya, sendiri mengatakan bahawa projek itu juga memegang peranan di mana mengakibatkan banjir kilat ini. Ya, sebab bila mereka dah bermusuh, mereka tidak ada lagi, ya, nak melindungi ataupun nak cover sahabat. Ya, mereka mengatakan kepada PAS, PAS mengatakan kepada UMNO. Inilah berlaku, yang jadi mangsanya adalah rakyat. Ya. Sebab itulah saya katakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia ini yang Allah anugerahkan akal dan fikiran, berfikirlah, ya, dengan waras. Jangan kita mudah terpedaya apabila slogan agama itu dijadikan modal oleh puak-puak ini, ya, untuk menarik sokongan kepada mereka. Dan yang kita lihat apa yang berlaku di Kelantan, contohnya perubahan rumah dan sebagainya, pengusiran, ya, penduduk yang berlaku di Kelantan, yang berlaku di Kedah, ya, bukan tangan-tangan daripada DAP. Ini datang daripada Parti Melayu, terutamanya Parti Melayu yang menggunakan Islam, ya, sebagai slogan dalam perjuangan mereka. Tapi inilah yang dipamerkan. Kita masih ingat tahun 2017 apabila berlaku banjir di Pulau Pinang, ya, berlaku sedikit banjir di beberapa kawasan di Pulau Pinang. Beberapa orang pemimpin PAS, penyokong PAS di Pulau Pinang sehingga kan membuat report polis. Ya, ada yang membuat laporan SPRM lagi, ya, bila berlaku banjir di Pulau Pinang. Begitu sekalinya, ya, mereka menunjukkan rasanya kepada kerajaan DAP Pulau Pinang. Tapi bila berlaku seperti mana yang berlaku di Kedah, ya, apakah ada kumpulan yang membuat laporan polis ataupun SPRM? Ini tidak berlaku sebab bagi mereka, kalau berlaku di tempat mereka, itu adalah takdir, ya. Suratan takdir menentukan. Nak kata macam mana, ya? Kalau Tuhan kata banjir, banjirlah. Kalau Tuhan kata banjir ini mengakibatkan ada yang terkorban, maka terkorbanlah, ya. Sudah suratan. Tidak boleh lagi kita nak melawan qada dan juga qadar. Ini kalau berlaku tempat lain, ya, kalau berlaku di Pulau Pinang, inilah bencana yang Allah turunkan kepada DAP kerana menentang hudud. Inilah bencana yang Allah turunkan kepada kerajaan DAP kerana menentang Islam. Kalau banjir berlaku di tempat DAP, tapi kalau banjir berlaku di Kelantan dulu, ya, apa jawab mereka? Mereka kata inilah ujian Allah. Ya, Allah menurunkan banjir di Kelantan untuk menghapuskan kekotoran dan juga maksiat yang ada di negeri Kelantan dan untuk membersihkan Kelantan bagi Kelantan mengadakan hukum hudud.
Inilah hujah. Kalau kita ada akal dan kita berpegang betul kepada agama, kita boleh mengelakkan diri kita daripada terpedaya dengan slogan-slogan sedemikian rupa. Takkanlah kita sebodoh itu dipergunakan oleh ahli-ahli politik yang menjual agama seperti ini. Ya, malang sekali lah bagi kita yang masih lagi kuat sentimen kaum dan juga agama sehingga kita membiarkan kebobrokan ini berlaku. Dan dalam kerajaan yang ada sekarang ini, apa saja yang mereka lakukan serba tak kena, saudara. Sebab daripada awal lagi apabila mereka menjadi kerajaan, mereka bukanlah kerajaan yang sebenar-benarnya yang mempunyai hak untuk mentadbir negara ini. Seolah mereka mengambil hak orang lain dan mereka cuba untuk mentadbir, dan sudah semestinya tidak ada keberkatan dan kerahmatan yang Allah berikan kepada kerajaan seumpama ini. Kerana kamu mengambil hak orang, kamu tidak berhak sebenarnya usahakan pada menteri. Jadi menteri dan jawatan yang lantik atas dasar politik itu pun kamu tidak berhak sebenarnya. Sebab itu apa sahaja perancangan, plan dan tindakan tidak akan mendapat sebarang kejayaan dan tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitalah sebagai rakyat biasa ini, kita hendaklah berfikir dengan matang, membuat penilaian, kita lihat sendiri benarkah selama ini kerajaan sebelum ini lebih teruk daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Secara matang, jangan kita hari-hari terpedaya dengan zikir ataupun diratibkan no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Adalah sekali rakyat yang susah sekarang ini bukan kerana Anwar. Rakyat yang susah sekarang ini, yang menderita sekarang ini bukan kerana DAP, tetapi oleh pimpinan-pimpinan yang ada pada hari ini. Pimpinan-pimpinan yang merampas kedudukan ataupun kuasa melalui pengkhianatan, sama ada di Putrajaya termasuk juga di negeri Kedah. Mereka menjadi menteri besar di Kedah pun bukan kerana mandat rakyat, kerana pengkhianatan dilakukan oleh beberapa adun sehinggalah mereka mendapat tempat yang bukan hak mereka. Apakah ini dalam Islam diajar matlamat menghalalkan cara? Asalkan dapat kedudukan, tak kira apa kaedah sekalipun, kamilah boleh menjadi Perdana Menteri, kamilah yang menjadi menteri besar. Dan bila kuasa itu diberikan, gagal untuk dilaksanakan. Bukan kerana mereka tak cerdik, bukan kerana mereka tak bijak, mereka juga berpendidikan, tetapi tidak ada hidayah dan juga petunjuk dan juga tidak ada keberkatan daripada pemerintahan mereka. Maka sebab itulah kita lihat pentadbirannya berkecamuk, sama ada di pusat maupun di negeri, sama ada di negeri Kedah dan juga di negeri Kelantan. Selangor, okey, sebab menteri besar dipilih oleh rakyat. Sebab itu Selangor tidak ada masalah di negeri Selangor. Harga ayam kerajaan negeri Selangor pun keluarkan dengan harga dibekalkan dengan ayam yang murah kepada rakyat mereka. Walaupun bukan bawah kawalan kerajaan negeri, tapi ada usaha daripada Menteri Besar Selangor bagaimana untuk memberikan sedikit keselesaan dan juga kesenangan kepada rakyat Selangor. Begitu juga di negeri DAP, negeri yang juga diperintah oleh Pakatan Harapan melalui mandat rakyat, tidak ada masalah. Begitu juga di negeri Sembilan. Yang bermasalah negeri seperti negeri PAS di Kelantan. Daripada dulu suatu PAS tidak berada dalam kerajaan pun dia susah, berada dalam kerajaan pun nampaknya lebih susah sekarang ini. Apatah lagi negeri yang dirampas melalui bukan mandat rakyat seperti negeri Kedah juga. Jadi sebab itu saya nak nyatakan kepada saudara bahawa pada PRU yang ke-15 akan datang, kita mestilah membuat pertimbangan yang lebih baik dan lebih bijak. Sentimen kaum dan juga agama ini jangan kita jadikan satu penghalang untuk kita mewujudkan sebuah negara yang lebih baik. Kalau kita main dengan sentimen, maka kita akan terpedayalah dengan orang-orang politik yang akan menggunakan sentimen kaum dan juga agama untuk memperdaya kita. Apabila mereka dapat kuasa, apakah mereka dapat
memberikan kebaikan kepada bangsa Melayu, kaum Melayu itu sendiri dan juga kepada agama Islam. Ya, usahakan kaum Melayu, semua kaum pun sekarang ini tidak lagi merasa selesa ya berada di bawah kerajaan yang ada hari ini. Hari ini kalau kita pergi minum, saya semalam 2 hari lepas 2 kedai ya saya telah cuba minum Nescafe Ice 1 gelas. 2 kedai saya pergi di Kuantan ya. Nescafe Ice sudah harga RM3. Nescafe Ice maknanya kalau Nescafe Ice pun RM3 1 gelas, kalau kita minta air fresh orange ke air buah kan, jus ni mungkin akan dapat kepada RM4 ataupun RM5 lah 1 gelas. Jadi inilah yang berlaku ya. Yang naik harga ayam, yang naik harga minyak, telur sebagainya, Nescafe Ais pun naik harga. Sebab ini akan melibatkan semua ya, banyak perkara, bukan sekat ayam saja, bukan sekat minyak saja, bukan sekat telur saja, melibatkan banyak perkara. Ya, roti canai pun yang harga sekarang ini semuanya ada kaitan dengan salah urus negara ini ya, salah urus negara ini. Dan apabila menteri-menteri yang dilantik untuk bertanggungjawab ke atas kos sara hidup ini adalah menteri-menteri yang kita rasakan bahawa mereka tidak mampu lagi ya untuk memikirkan bagaimana untuk mengatasi masalah rakyat ini, sebab mereka mendapat jawatan itu bukan kerana atas kerana kualiti mereka, tetapi atas kerana mereka menyokong pimpinan yang ada pada hari ini, maka mereka dapat jawatan itu ya. Sebab itu mereka tidak boleh nak lakukan kerja-kerja yang betul-betul ya boleh membantu masyarakat. Jadi hari ini semua pihak bersuara ya, banyak pihak-pihak telah mula bersuara, termasuk juga veteran-veteran tentera pun sudah mula nak bersuara ya. Dapat Menteri Pertahanan bukan untuk menyelesaikan masalah, dapat Menteri Pertahanan untuk menambah lagi masalah ya. Tak ada kojo, cari kojo kan. Askar nak minta berkebun dah pula itu menunjukkan bahawa Menteri Pertahanan ni tidak turun ke kat umbi, tidak tahu bagaimana kehidupan ya tentera-tentera kita yang berada di luar, yang menyewa di luar, yang berada di rumah keluarga ya. Turun dulu tengok ya macam manalah tentera-tentera ni nak berkebun ya. Duduk rumah keluarga yang rumah flat bertingkat-tingkat, di mana mereka nak berkebun? Yang menyewa di luar pula duduk rumah taman-taman perumahan, di mana mereka nak berkebun? Ya, turun dulu tengok apakah selama ini Menteri Pertahanan yang telah pun 2 kali menjadi Menteri Pertahanan ni ya, apakah mereka menganggap bahawa tentera-tentera ni duduk di rumah-rumah kampung-kampung yang mempunyai halaman yang luas, tanah yang banyak untuk mereka bercocok tanam? Apakah selama ini Menteri Pertahanan ingat rumah-rumah keluarga ni 1 biji rumah ada ruang untuk mereka bercocok tanam? Ya? Itu menandakan bahawa dia tidak turun ke bawah dan tidak tahu apa yang dihadapi keadaan dan situasi warga tentera sama ada di rumah keluarga maupun yang berada di luar. Dia cuma bagi idea nak melepaskan batuk di tangga ya. Tentera jangan sibuk minta naik gaji, kamu kena berkebun. Kalau dulu zaman dulu orang panggil askar ni mat tiarap ya. Akan datang orang gelar askar ni hang kebun ya. Hang kebun pun kebun lah. Okey saudara, saya nak cerita banyak pun banyak sebenarnya ya, banyak. Kita simpanlah sikit-sikit dulu ya untuk kita udah dari masa ke semasa. Tapi itulah saya nak sebut bahawa kita kena selalu dedahkan ya kepada rakan-rakan, adik-adik kita ya, mengapa keadaan negara sekarang ini begitu bercelaru ya dengan masalah dulu Covid, lepas Covid patang balik masalah yang lain. Selepas Covid masalah tidak juga selesai. Kenapa? Kerana kita telah pun dipimpin oleh kerajaan yang tidak seharusnya ya memimpin kita ya. Rakyat telah membuat pilihan, tetapi oleh kerana pengkhianatan ini dan dibantu oleh pihak-pihak daripada UMNO dan PAS untuk menumbuhkan sebuah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat, maka yang menjadi mangsanya adalah kita lah ya, rakyat-rakyat di bawah ini. Sebab itulah kita harus selalu ya bercakap perkara ini dengan rakan-rakan ya. Jangan kita ingat kegagalan kerajaan ini, oh ini nak harga kos marah, kos harga barang naik ini kerana isu global ya, seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Betul, dunia juga ada masalah ekonomi, tetapi kita dengar ke dekat Thailand ke, dekat Indonesia ke, dekat Vietnam ke, dekat Singapura rakyat sampai macam ini ya.
harga barang macam ini, makan naik harga berganda-ganda. Zaman PH dulu pun, ya, tak sampai setahun kita merintah, kita dah boleh stabilkan harga ayam. Paling tinggi RM6 sekilo. Itu pun Pak Walaon masa tu nak berdemo, harga ayam naik, ya, sampai RM6. Itu baru RM6. Hari ini harga siling pun sudah RM9 lebih. Ya, harga yang tetap oleh kerajaan pun RM9 lebih. Di pasar belum tentu lagi RM9 lebih. Ya, belum tentu lagi dapat RM9 lebih walaupun kerajaan tetapkan harga siling RM9 lebih. Ya. Jadi inilah yang berlaku. Ya, kita dah dapat kerajaan yang betul-betul nak cuba atasi masalah negara, tapi oleh kerana pengkhianatan ini, dan kita seolah-olah ada yang bergembira apabila kerajaan PH itu jatuh. Dan akibatnya inilah yang kita rasa. Mereka yang bersorak-sorak dahulu, yang mengatakan bahawa malaikat bertakbir di langit kerana penyatuan ummah, ya, muafakat nasional, hari ini mereka nak kata apa lagi? Ya, apakah mereka masih lagi bertakbir ataupun mereka sekarang ini sedang menangis? Ya, yang pastinya para iblis lah, ya, yang paling suka sekali apabila muafakat nasional itu terbentuk. Ya, bila UMNO dan PAS itu terbentuk, yang paling sukanya adalah iblis, kerana dia tahu bahawa PAS yang memperjuangkan Islam kononnya itu, ya, pasti akan rosak apabila bersama dengan puak-puak kluster mahkamah ini. Bagaimana orang yang memperjuangkan agama boleh duduk serumah dengan kluster-kluster mahkamah? Jadi kalau berlaku macam tu, yang bersorak sebenarnya adalah iblis dan juga syaitan, ya, bukannya malaikat yang bertakbir. Ya, dan hari ini terbukti bahawa akhirnya penyatuan mereka itu terlerai. Sebab apa? Sebab asas, ya, asas untuk mereka bersatu itu sudah tak betul. Bukan kerana agama, tetapi kerana muafakat politik, ya, yang jahat, ya, untuk menyatukan kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itulah ianya tidak mendapat keberkatan, dan akhirnya hari ini kita lihat, ya, peperangan terbuka, ya, di antara mereka, saling tuduh menuduh, ya, yang UMNO kata PAS, yang PAS mengatakan daripada UMNO, ya, padahal kedua-duanya berada dalam kerajaan hari ini. Dan mereka lah bertanggungjawab. UMNO, PAS bersatu, ya, mereka-mereka yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini bersama dengan Barisan Nasional, dialah yang bertanggungjawab, dan selalu sebagai rakyat tentukan pada PRU yang ke-15 nanti, jangan beri sokongan atau undi satu pun kepada puak-puak yang ada dalam kerajaan hari ini. Hari ini mereka cuma berdrama. UMNO hari ini kononnya memperjuangkan rakyat, ya, tentang kos sara hidup dan sebagainya, tapi UMNO berada di dalam kerajaan. Dia juga jadi menteri, dia juga jadi timbalan menteri, dia juga pemegang JSC dan sebagainya. Begitu juga dengan PAS, ya. Dia juga berada dalam menteri, dia adalah timbalan menteri, dan dia juga memegang jawatan dalam kerajaan-kerajaan pada hari ini. Jadi masing-masing tidak boleh lepas tangan, ya, semuanya kena bertanggungjawab, ya. Kalau mereka dulu boleh bersatu untuk mengkhianati kerajaan PS, kenapa hari ini mereka tidak boleh bersatu untuk memperjuangkan nasib rakyat? Kenapa tak boleh? Kenapa bila berdepan dengan masalah rakyat, mereka masih lagi berbicara tentang jawatan dan juga kedudukan, ya? Yang berjuang sekarang ini, yang perkatakan isu-isu rakyat, adalah daripada Pakatan Harapan, ya. Pembangkang yang ada hari ini yang kita sebut siang dan malam, termasuk pimpinan-pimpinan. Sampai kita mengadakan seminar, kita mengadakan diskusi, forum dan sebagainya, semua bercerita tentang kos sara hidup, ya, tentang nasib rakyat. Kita adakan program jelajah Pakatan Harapan, kita adakan flash mob dan sebagainya, semuanya untuk menceritakan, ya, tentang bagaimana kita harus memperjuangkan nasib rakyat hari ini. Tapi pimpinan-pimpinan yang ada, mereka jumpa Perdana Menteri, nak cerita siapa nak letak sebagai timbalan Perdana Menteri, siapa nak dibuang sebagai menteri dan diganti dengan siapa. Ini yang mereka bincangkan berlegar sekitar kuasa dan kedudukan. Jadi buat perbandingan dengan bijak, PRU 15 nanti jangan kita silap lagi pilih, akhirnya kita merana, ya, merana. Okey, rasanya cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan ulas lagi isu-isu yang lain. Mudah-mudahan dapat kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan sebelum saya tutup, bagi mereka yang masih lagi belum subscribe channel YouTube saya, boleh subscribe untuk share dengan kawan-kawan yang lain. Yang telah pun subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang teruskan memberikan sokongan, dan kita terus bekerja. Ya, pemilihan parti dah selesai, terus kerja. Yang menang kena bekerja, yang kalah pun terus bekerja, yang tidak pegang jawatan pun, ya, mereka masih lagi ada tugas sebagai ahli parti, iaitu untuk memperjuangkan, ya,
dasar-dasar parti dan juga misi parti kita sendiri, ya. Jangan kita jadikan alasan tidak lagi pegang jawatan maka kita tak perlu lagi bekerja, ya. Ini tanggungjawab kita, ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.